الحمد لله القائل إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. Surah Al-An'am ayat 134. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, berselisihan di dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikan kepada kitabullah, Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan menjelaskan tajuk nikmat yang akan dipersoal di hari akhirat. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai umat Islam yang beriman, kita wajib yakin dan percaya kepada kewujudan hari akhirat, kerana hari akhirat merupakan salah satu daripada rukun iman yang perlu kita imani. Pada hari akhirat kelak, semua manusia yang menghuni alam ini akan dibangkitkan kembali di padang mahsyar untuk dibawa ke muka pengadilan Allah Subhanahu wa taala bagi menerima balasan. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 134 yang dibacakan pada awal khutbah tadi, yang bermaksud, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kamu, hari kiamat dan hari balasannya tetap akan datang dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri dari balasan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada hari akhirat kelak, semua manusia akan menghadapi perbicaraan tentang amalan yang dilakukan semasa hidup di dunia. Semua manusia akan dipersoal segala nikmat yang telah diberikan selama hidup di dunia ini. Antara nikmat yang akan ditanya dan dipersoal kepada manusia pada hari tersebut ialah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Barzah Al-Aslami, bahwasanya baginda Rasulullah SAW bersabda yang membawa maksud, kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan berganjak pada hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan, tentang ilmunya, untuk apa dia amalkan, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan ke mana dia infakkan, dan tentang tubuhnya untuk apa dia digunakan. Hadis ini telah menjelaskan kepada kita tentang nikmat-nikmat yang akan dipersoalkan kepada kita pada hari akhirat kelak,
Yang pertama ialah akan ditanya tentang bagaimana manusia menggunakan nikmat umur semasa hidup di dunia. Kerana umur merupakan salah satu nikmat terbesar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang terbaik ialah mereka yang menggunakan nikmat umur dengan sentiasa melakukan amal kebaikan dan menghindarkan diri daripada melakukan kemungkaran. Hal ini dikatakan demikian kerana sebaik-baik umur ialah umur yang panjang di sisi dan diisi dengan amal-amal yang soleh sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi yang bermaksud daripada Abdullah bin Busra radhiyallahu an. Seorang bertanya kepada Rasulullah, siapa orang yang terbaik itu? Rasulullah SAW menjawab, orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, nikmat kedua yang akan ditanya kepada manusia ialah nikmat ilmu, iaitu bagaimana manusia menggunakan dan mengamalkan ilmu yang digunakan. Sama ada ilmu tersebut membawa kebaikan atau sebaliknya. Ilmu yang membawa kebaikan ialah ilmu yang dapat membawa manusia kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala ilmu yang tidak membawa kebaikan ialah ilmu yang membawa manusia kepada kejahatan, kesesatan dan juga kekufuran. Oleh itu, kita perlu menggunakan nikmat ilmu yang diberikan dengan niat untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita menggunakan ilmu untuk kepentingan diri seperti sombong, riak dan memandang rendah pada orang lain. Kerana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, bahawasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa yang menutup ilmu untuk berdebat, menuntut ilmu untuk berdebat dengan para ulama, atau untuk mempersendakan orang jahil, atau untuk mengalihkan pandangan manusia kepadanya, nescaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka. Seterusnya, nikmat ketiga yang akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak ialah nikmat harta. Manusia akan dipersoal tentang harta yang dimiliki. Bagaimanakah harta itu diperoleh? Sama ada halal atau sebaliknya. Dan kemanakah harta tersebut dibelanjakannya? Hal ini dinyatakan demikian kerana harta yang kita peroleh bukan semuanya hak milik kita secara mutlak. Sebaliknya, sebahagiannya adalah merupakan hak orang lain yang perlu kita tunaikan. Gunakanlah harta yang kita miliki untuk manfaat kita di akhirat kelak. Antaranya dengan menunaikan kewajipan berzakat, memperbanyakkan amal sedekah, berwakaf dan sebagainya. Perkara ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 92 yang bermaksud, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, selain itu, nikmat keempat yang akan ditanya ialah nikmat tubuh badan. Manusia akan ditanya bagaimana nikmat tersebut digunakan. Adakah nikmat itu digunakan untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya? Oleh itu, sebagai orang yang beriman, kita perlu menggunakan nikmat tersebut ke jalan-jalan kebaikan, seperti menggunakan tubuh badan untuk beribadah, menggunakan tenaga untuk menolong manusia di sekeliling kita, dan berkorban jiwa demi menegakkan agama Islam. Elakkan diri daripada menjadi manusia yang hanya berpeluk tubuh tanpa melakukan apa-apa untuk agama Islam.
dan jauhilah sifat mementingkan diri sendiri tanpa memberikan apa-apa pertolongan kepada manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa yang melepaskan daripada seorang mukmin suatu kesusahan dan dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan dirinya kesusahan daripada kesusahan-kesusahan hari kiamat. Dan barang siapa yang meringankan ke atas seorang yang kesulitan, maka Allah Ta'ala akan memudahkan atasnya di dunia dan di akhirat. Sebagai rumusan bagi mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin mengingatkan jemaah sekalian, sedarlah bahawa setiap nikmat yang dikurniakan pada kita di dunia ini pasti akan dinilai dan dipersoal oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Oleh itu, marilah kita menggunakan nikmat yang dianugerahkan ke arah kebaikan bagi memperoleh pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar sentiasa istiqamah menggunakan nikmat yang diberikan sebaik mungkin hingga ke akhir hayat kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml ayat 93. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qulil hamdulillahi sayuriikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Maksudnya, dan katakanlah wahai Muhammad, segala puji tertentu bagi Allah yang melimpahkan nikmat-nikmatnya yang tidak terhitung. Dia akan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaan supaya kamu dapat mengetahuinya dengan jelas dan nyata. Dan Tuhanmu tidak lalai akan segala yang kamu lakukan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا فيا فوز المستغفرين وَيَا نَجَاةَ التَّائِبِينَ. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وامتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini ialah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah
untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Khususnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Zahrah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna. Pada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apa kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala merbahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdakal Haris Ali Syariatik As-Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang di-Pertuan bagi negeri dan jajahan Ta'aluk Darul Ta'zim, kepada Raja Zahri Sofia binti Almarhum Sultan Idris Shah Pemaisuri Johor, kepada Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim Pemangku Raja, dan Cik Puan Besar Khalidah binti Bustamam, paduka putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat raja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wahdulil kafarata wa mubtadi'is sayyiati wal musyrikin wa kullaman huwa aduwwul lid-din. اللهم فرج هموم المسلمين واقض الدين عن المدينين وأحسن خلاص المسجونين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم أدخلنا وذريتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.